Assalamualaikum, hai untuk pelajar-pelajar di luar sana dan juga rakan-rakan guru. Hari ini saya akan berkongsi tajuk geografi tingkatan 4 dengan tajuknya ialah pembentukan dan kepentingan batuan, iaitu berada di bab 6 buku teks ya. Saya Cikgu Faridah daripada SMK Kota Baru. Jadi hari ini pada sesi awal ini saya akan bentangkan di SP 2.2.1 mengenal pasti batuan igneus, batuan enapan dan metamorfosis ya. Yang kedua ialah menjelaskan pembentukan batuan igneus, enapan dan juga metamorfosis ya. Jadi apakah batu ya? Apakah batuan? Kita sentiasa berjalan di bumi Allah ini, kita memijak batuan. Pelbagai jenis batuan kita jumpa ya. Sama ada di depan rumah kita, di taman kita, ataupun kita melayari internet, kita tengok banyak jenis batu ya. Jadi sebenarnya batuan ini adalah kelompok partikel. Nah, partikel galian yang mempunyai kandungan ya, mempunyai kandungan. Apa kandungan dia? Okey, cikgu tersebut ya, mempunyai kandungan mineral. Nah, mineral yang berbeza-beza. Bermaksud bila dia berbeza, dia akan membentuk batuan yang berbeza. Sebab tu dia kata pembentukan sama ada dari segi primer dan sekunder dan bersifat pepejal. Batu tidak ada batu yang lembik anak-anak. Ya, semua batu bersifat pepejal. Dia kita jenis inilah dikatakan batu. Jadi batu ini bolehlah cikgu kelompokkan ya melalui ataupun 3 kelompok ya, iaitu yang pertama ialah batuan igneus ya. Yang kedua ialah batuan enapan. Yang ketiga ialah batuan metamorfosis ya. Batuan metamorfosis. Jika soalan menghendakkan anak-anak menjawab, jelaskan jenis batuan, maka terdapat 3 jenis batuan ya. Igneus, enapan dan metamorfosis. Okey, seterusnya cikgu akan perjelaskan lagi bagaimana batuan-batuan ini terbentuk ya, terbentuk. Yang pertama ialah batuan igneus ya, igneus. Jadi terbentuk melalui penyejukan dan pembekuan magma. Nah, penyejukan dan pembekuan magma dan lava. Kenapa dua jenis ya sedangkan benda yang sama ya? Magma ini membeku di dalam kerak bumi. Lava ini membeku di luar kerak bumi. Okey, jadi terbentuk batu igneus ini disebabkan oleh penyejukan dan pembekuan magma. Okey, mudah sangat ya. Okey, cikgu ambil contoh ya. Ini ialah igneus ya. Ada 2 jenis igneus. Yang pertama cikgu nak sentuh ialah igneus rejahan ataupun nama lain dialah jalar dalam. Nah, igneus rejahan ataupun jalar dalam. Bermakna dia terbentuk ya melalui penyejukan magma. Nah, magma dalam kerak bumi. Dalam kerak bumi. Maka kita panggil dia igneus rejahan. Okey. Contoh batunya ialah gabbro, okey, diorite dan juga granit ya. Ini anak-anak selalu jumpa ya granit bila anak-anak tengok pembinaan jalan raya. Maka granit digunakan untuk membina jalan raya ataupun bangunan sebab batuannya keras ya. Dan kalau anak-anak melawat di sekolah, ada ni batuan granit yang dijadikan sebagai perhiasan ya di taman-taman yang cantik di sekolah anak-anak. Okey. Itu batuan igneus rejahan ya. Okey, yang kedua ialah igneus terobosan ya, igneus terobosan ataupun kita panggil jala luar ya. Jala luar perbezaan dengan yang tadi ialah igneus jala luar terbentuk akibat penyejukan dan pembekuan lava ya. Penyejukan dan pembekuan lava di permukaan bumi.
okey, di permukaan bumi, maka kita panggil dia igneous terobosan. Okey, contoh batunya ialah pumice Basak, ya. Itu contoh batu tadi, ya. Dan ini ialah gambar gunung berapi. Okey, ya. Ini gunung berapi yang cikgu akan tunjukkan, ya. Okey, ini ialah igneous rejahan, ya. Katalah gunung berapi ini tidak sempat keluar, mengalir di sini dan membeku di dalam ni, maka kita panggil dia igneous rejahan. Contohnya ialah daik, ya, daik, sil, itu semua ialah bentuk muka bumi igneous rejahan. Bagi yang mengalir keluar, okey, ini yang mengalir keluar ini, okey, ini dipanggil lava, ya, lava yang mana dia akan membentuk igneous terobosan, ya, ataupun jala luar. Jadi cikgu harap anak-anak boleh membezakan antara jala dalam atau igneous terobosan dengan igneous rejahan, ya. Okey, seterusnya cikgu masuk ke batuan yang lain, ya. Okey. Batuan yang kedua yang cikgu nak tunjukkan, nak jelaskan ialah batuan enapan. Daripada nama, kita dah tahu dah, ya, dah tahu dah enapan, iaitu terbentuk daripada proses pemendapan, ya. Okey, batuan enapan ini ada 3, ya, anak-anak sekalian. Okey, 3 jenis, iaitu yang pertama ialah batuan enapan klastik, ya, batuan enapan klastik. Dia mengalami proses pemadatan dan penyiminan serpihan batuan, sama ada di dasar laut ataupun di daratan, ya. Okey, yang kedua ialah enapan kimia. Bila sebut enapan kimia, kita dah tahu dah mestilah terlibat dengan bahan-bahan kimia atau mineral yang terlarut dalam air semasa proses leluhur kimia. Okay, contoh batunya ialah gypsum ataupun dan juga batu kapur. Itu contoh, ya. Yang ketiga ialah enapan organik. Bila sebut enapan organik, ni organik, kita dah terbayang benda-benda organik yang termendak bersama, ya. Contohnya ialah sisa tumbuhan, sisa haiwan yang telah mati, ya, anak-anak sekalian, dan termendap selapis demi selapis, akhirnya terbentuk batuan enapan organik. Contoh batuannya ialah arang batu, ya. Jadi tak nampaklah sebab dia berwarna hitam, ya, anak-anak sekalian, arang batu. Kita tengok bagaimana proses pembentukannya. Okey. Dia terbentuk secara berlapis-lapis, berperingkat-peringkat akibat proses pemendapan sisa batuan, kelodak, lumpur, tanah liat, cengkerang dan sebagainya yang mati atau kita panggil fosil. Okey, kenapa dia termendak di dasar sungai atau di daratan? Sebab dibawa oleh air yang mengalir, ya, air mengalir ataupun ombak, angin dan glasier. Lama-lama batuan ini akan mampat, ya. Okey, akan mampat. Contohnya yang pertama, lapisan yang pertama, tiba-tiba ada lapisan yang kedua yang menindih lapisan yang pertama. Seterusnya lapisan yang ketiga ataupun lapisan yang keempat. Lama-lama proses ini akan menyebabkan tekanan, ya, dan menyebabkan berlaku pemadatan, ya. Berlaku pemadatan, penyiminan dan melekat sesama sendiri antara lapisan demi lapisan. Maka terbentuklah batuan enapan yang mana terdapatnya dalam ni ialah fosil, ya, ataupun terbentuknya petroleum dan sebagainya. Kita akan tengok dari segi kepentingan nanti. Ini ialah batuan enapan. Yang ketiga cikgu nak jelaskan ialah batuan yang paling cantik yang cikgu amat suka. Iaitu batuan metamorfosis. Ya. Bila sebut metamorfosis, cikgu nak anak-anak bayangkan, cikgu membuat analogi yang simple. Cuba bayangkan ulat, ya. Ulat tiba-tiba menjadi kepompong. Apabila kepompong terbuka, dia membentuk rama-rama yang cantik. Sama juga dengan batuan metamorfosis. Ya,
Dia terbentuk apabila batuan igneus ataupun dan enapan ya mengalami tekanan suhu yang tinggi. Ya, mengalami tekanan suhu yang tinggi, okey, menyebabkan yang ni yang penting ni, menyebabkan batu berubah bentuk. Batu berubah bentuk, warna dan komposisi mineral menjadi batu yang baru, yang lebih cantik, yang lebih kukuh, yang lebih tahan. Yang mana biasanya batu metamorfosis ini contohnya ialah berlian. Okey, berlian, skala Mohs dia adalah 10. Skala Mohs 10 ni skala yang paling keras dalam kategori batu. Nilainya adalah 10. Jadi berlianlah batu yang paling keras, paling cantik dan semua orang menggilainya. Ya, jadi kenapa dia terbentuk macam ni? Disebabkan oleh himpitan dan tekanan yang tinggi atau tersentuh dengan lava atau magma, ya, yang mempunyai suhu yang tinggi. Okey, ini ialah batuan metamorfosis. Contoh, dan ia bertukar ya. Contoh, batu kapur tiba-tiba bertukar menjadi marmar. Cikgu percaya anak-anak pernah tengok marmar sebagai di hotel, di rumah kita yang dijadikan lantai, jubin dan sebagainya. Dan amat cantik ya. Yang kedua, batu pasir akan bertukar menjadi kuartsit yang lebih bersinar ya. Dan yang ketiga, batu granit ya bertukar menjadi nis. Okey, bermaksud dia lebih keras daripada yang asal. Ini dipanggil proses metamorfosis atau penjelmaan. Cikgu nak ajukan satu soalan ya. Batu apakah yang bertukar menjadi berlian? Boleh bincang dengan cikgu masing-masing. Batu apa yang bertukar menjadi berlian? Okey. Cikgu dah habis SK 2.21, 2.23. Seterusnya cikgu nak masuk kepada kepentingan pelbagai jenis batuan ya. Okey. Okey, cikgu tunjuk dulu batu ya. Kepada, cikgu berhentikan di situ, kepada siapa ya? Okey, ini cikgu tunjukkan batu-batu yang anak-anak jumpa. Okey, kadang-kadang kita tak tahu nama. Jadi selepas tengok video cikgu nanti, boleh labelkan ya, labelkan batu yang mana yang cikgu dah tunjukkan tadi dah. Okey. Jadi apa dia kepentingan dia? Ya, kepentingan batuan igneus cikgu sebutkan ya. Kepentingan batuan igneus. Jadi kita dah tahu tadi batuan igneus contohnya granit. Cikgu dah sebutkan tadi. Jadi apa pentingnya granit? Kita tahu granit ni batunya keras, okey? Jadi digunakan untuk pembinaan jalan raya, landasan kereta api, empangan dan juga bangunan. Okey, sebab apa? Sebab sifatnya yang keras. Okey, kita gunakan batu granit ataupun dibina benteng ya untuk menahan hakisan ombak atau sungai. Juga menggunakan batu granit. Okey. Yang kedua, batu granit digunakan untuk kegunaan domestik yang anak-anak tak perasan saja. Balik rumah nanti atau pergi ke dapur nanti, tengok lesung ya yang ibu-ibu anak guna. Itu daripada batu granit ya. Okey, ataupun batu nisan juga digunakan daripada batu granit. Okey. Okey, ini contoh kita bina jalan raya daripada batu granit dan juga bangunan. Okey, itu kepentingan batu granit ya kepada manusia. Okey. Seterusnya ialah kepentingan batu granit juga. Okey, cikgu tunjuk video. Inilah pokok yang cantik ya, pokok padi. Yang mana batu basak, ya, batu basak yang terlulu hawa. Yang terlulu hawa akan menghasilkan tanah yang amat subur untuk pertanian. Contohnya ialah padi. Okey, untuk aktiviti pertanian. Itu ialah batu basak. Okey, seterusnya ialah batuan enapan ya, batuan enapan.
Okey, batuan enapan contohnya ialah batu kapur. Ya, batu kapur yang mengalami proses terluluh hawa dan terluluh hawa akan membentuk pelbagai bentuk muka bumi yang menarik. Contohnya pandan darat khas. Ya, gua, stalaktit, stalagmit yang mana dijadikan sebagai aktiviti pelancongan. Contohnya di batu cave. Ya. Dan batu kapur juga digunakan untuk pembuatan simen, ya, industri pembuatan simen yang mana simen digunakan untuk pembinaan. Dan batu kapur juga digunakan untuk meneutralkan asid dalam tanah untuk sektor pertanian. Okey? Boleh anak-anak sekalian? Okey, ini stalaktit cikgu tunjuk. Okey, ini stalagmit. Dan ini adalah tiang kasik iaitu hasil daripada batuan enapan iaitu batu kapur. Okey, seterusnya ialah arang batu, ya. Arang batu ini ialah batu digunakan untuk bahan api, ya, batu enapan juga yang mana arang batu ini boleh menjana tenaga, ya, boleh menjana tenaga. Sama ada kalau zaman dahulu kita menggunakan arang batu untuk menggerakkan kereta api, ya. Jadi dia boleh menjana tenaga dan ada, ya, empangan menggunakan arang batu untuk menjana tenaga. Okey, fosfat digunakan sebagai baja untuk sektor pertanian. Batu garam digunakan untuk perubatan dan masakan. Kauling digunakan untuk industri pembuatan tembikar dan batu pasir digunakan untuk membuat kaca. Ya, cikgu tunjuk contoh. Ini ialah apa, ya, anak-anak yang membuat bahan ni? Tentu saja kaulin, ya, kaulin yang mana digunakan untuk industri pembuatan tembikar, ya. Okey. Seterusnya anak-anak sekalian, cikgu akan tunjuk batuan metamorfosis. Batuan yang amat cikgu suka ini iaitu batu marmar, ya, dijadikan meja makan, ya. Okey, atau hiasan dalaman ni kalau di mana-mana rumah, hotel-hotel menggunakan batu marmar. Seterusnya ialah batu permata. Okey. Ini contoh, ya, batu permata seperti berlian ataupun jade, ya, ataupun batu delima digunakan untuk hiasan atau aksesori wanita. Ibu-ibu memang suka batu permata dan sebenarnya batu permata ialah batuan metamorfosis. Okey, dan yang terakhir ialah batu berlian. Anak-anak tahukah batu berlian ni digunakan sebagai mata gerudi untuk cari gali petroleum. Kenapa? Sebab batu berlian ini amat keras. Saya dah sebut dah tadi. Batu ni amat keras dengan skala Mohs dia adalah 10. Ya, skalanya adalah 10. Maka skala yang paling keras dalam kalangan batu. Okey. Dan cikgu tunjukkan yang terakhir gambar peta ini ialah lokasi utama batuan. Peta ini anak-anak boleh tengok dalam buku teks anak-anak, ya. Iaitu lokasi batuan igneus, enapan dan metamorfosis di Malaysia. Jadi, bila nak tengok gini, dah tengok peta ini, dah menghafal peta, ya. Sebab penting untuk kita tahu di mana letaknya kawasan-kawasan batuan ini. Yang utama, ya, contohnya batu kapur di Langkawi, itu contoh. Okey. Jadi, cikgu akan berhenti di sini dan cikgu akan tinggalkan satu kata-kata saja, ya, di akhir ini. Jangan berhenti meneroka ilmu, ya. Batu pun merupakan satu ciptaan Tuhan yang amat bernilai, ya, dan amat banyak gunanya. Okey, assalamualaikum.